Masya Sukma Sarawak edisi ke-21. Di perlawanan pertama akan kita berikan tumpuan pastinya dalam aksi kumpulan A di antara Melaka yang akan turut menentang Sabah. Jadi kumpulan A cukup menarik. Selain Sabah dan juga Melaka, turut berada dalam aksi kumpulan A adalah Terengganu, finalis edisi yang lalu, dan juga Pulau Pinang, dan juga juara pada edisi di Sukma Perak 2018 iaitu wilayah persekutuan. Jadi aksi dari kumpulan A akan kita mulakan terlebih dahulu. Di barisan pengadil perlawanan Farid Akmal Syahrum dibantu oleh Nur Ashmawi Romram, Muhammad Al-Hafiz dan juga Akmal Zaufian. 4 pegawai perlawanan yang akan mengadil aksi di antara Melaka dan juga Sabah. Kita berikan tumpuan di awal ini untuk aksi pertama bagi acara futsal yang membuka tirai pada hari ini. Langsung dari Kota Samarahan membawakan kepada anda tembungan yang dijangkakan cukup menarik dengan Melaka. Kesemua pemain mereka adalah pemain yang beraksi dalam Malaysia Premier Football League Division 2 bagi Melaka sendiri. Sementara bagi Sabah, hanya seorang pemain yang beraksi dalam Malaysia Premier Futsal League Division 1 bagi Sabah, yang menamakan aksi di kedudukan yang kelima dalam MPFL 2024. Sementara Melaka berada dalam Division 2 untuk MPFL, menamakan aksi di kedudukan yang ke-11. Namun pendedahan yang cukup baik, persiapan yang cukup baik bagi Melaka khususnya, kerana kesemua pemain mereka merupakan pemain yang beraksi dalam MPFL. Dimulakan aksi di separuh masa pertama untuk perlawanan di antara Melaka dan juga Sabah di acara futsal lelaki bulan A di Masya Sukma Sarawak edisi ke-21. Asakan awal yang dilakukan dipintas untuk Melaka mengatur gerak minit-minit awal ini. Melaka serba hijau dan Sabah dari Safinan Zaki sebentar tadi. Giliran Melaka untuk melakukan asakan yang terlalu tinggi dari Nazim Haikal. Melaka, peluang untuk Melaka. Rembatan dari Nazim menjadi dihalang oleh Azri Al-Basir. Ini sepakan penjuru pula untuk Melaka. Satu serangan balas yang hampir-hampir untuk menuju tepat. Si rembatan Akil Azwan, kapten, diselamatkan oleh penjaga gol. Akan kembali menyusun gerakan pis yang hampir-hampir membuahkan hasil. Cuma tempat yang menjadi lakukan. Lagi Melaka yang lebih banyak mendominasi permainan dalam 5 minit yang pertama. Lihat dari Aiman membuka ke sebelah kanan ke solonya, mencipta ruang untuk ruangan dihantar Akil Azwan untuk 1-0. Melaka sudah pun melakukan pertukaran, rolling substitution, berikan fresh leg mungkin oleh pemain-pemain Sabah ketika ini. Satu rembatan dan jaringan mudah. Satu rembatan di bahagian tengah gawang. Namun Airil, pemain yang baru dibawa masuk, Airil Ambo Asah, jaringkan gol pertama, gol penyamaan untuk Sabah. Lihat di antara pemain pertahanan Melaka mengelirukan penjaga gol mereka sendiri. Di jaringan penyamaan minit ke si sepakan penjuru juga. Bahkan kaki kiri yang dilakukan untuk mereka.
Jadi 2-1 kedudukan ketika ini. Maka kembali berada di hadapan menerusi jaringan Samraj. 2 gol yang pantas. Menerusi set piece yang sama dari kedua-dua pasukan. Seharusnya satu tandukan yang mudah dilakukan untuk Sabah menyamakan kedudukan. Peluangnya agak seimbang dimiliki oleh kedua-dua pasukan. Namun keupayaan untuk menyempurnakan setiap peluang itu yang dibezakan ketika ini. Baik, 1-2 yang baik. Kembali peluang. Namun menjadi halang di situ oleh pertahanan Sabah. Sabah mungkin perlu lebih mengawasi pergerakan yang direncana oleh Melaka. Begitu tersusun ketika ini. Kill. Dirampas oleh pemain Sabah. Azri Albaseh. Azri. Kejauh. Ini yang cuba dilakukan berjaya lepas. Dan jaringan penyaman. Satu sudut yang begitu sukar. Namun berjaya juga untuk mereka menyamakan kedudukan. Menerusi jaringan yang dilakukan oleh Naifal Izzuddin. Naifal Izzuddin. Satu sudut yang begitu sukar sebenarnya. Namun punya gol yang keluar. Bersama untuk Sabah kembali mengikat kedudukan. Harusnya Azri Nasir tapi lepas di sini dan dia menjatuhkan pemain lawan. Sabah ketika ini pakai penjuru. Sasar. Idea yang baik dan jaringan ketiga untuk kembali Melaka mendalui. Kali ini menerusi Akmal Izzuddin. Satu gerak permainan yang cukup kemas untuk mereka memerangkap tahanan Sabah. Sekaligus memastikan jaringan ketiga untuk Melaka. Kita lihat bermula di sini. Dia melihat kedudukan Akmal Izzuddin yang tidak dijaga. Vision dari Akil Hazwan, Kapten Melaka. Taran yang tepat. Dirampas oleh Melaka. Peluang untuk Melaka mendapatkan jaringan yang keempat. Menjadi kali ini Aiman Farhan nambah jaringan untuk Melaka. Di saat Sabah yang lebih banyak mengasak. Namun sebaliknya yang berlaku Aiman Farhan jaringkan gol keempat untuk Melaka di minit-minit awal, di minit pertama separuh masa kedua ini. Serangan balas yang cukup berkesan. Seorang saja pemain Melaka dalam kawasan D, namun terus berjaya mendapatkan jaringan yang kelima. Aiman Farhan yang tidak dikawal oleh mana-mana pemain pertahanan Sabah. Hanya dia seorang saja dalam kawasan D itu. Namun ia sudah cukup untuk Aiman Farhan menambah jaringan yang kelima buat Melaka. Satu kesilapan yang dilakukan oleh barisan pertahanan Sabah. Begitu ketara. Kita lihat Aiman dibiarkan keserangan. Satu hantaran yang tepat. Seharusnya pemain sekali lagi peluang untuk Melaka dan 6 buah. Tersusun dari Melaka kali ini. Jaringan yang cukup sempurna disempurnakan oleh Muhammad Haikal Akbar.
Aika Lakpa pastikan namanya sebagai salah seorang penjaring. Kita lihat cukup tersusun dan sistematik. Hanya serangan balas yang digunakan oleh Melaka. Melihat daripada pemain Sabah yang kesemuanya naik ke atas. Tampanan tidak begitu kemas sekali lagi. 6-2 ketika ini. Skrip yang cukup berbeza dapat keluar. Namun tindakan cukup baik dari Kevlin. Kesilapan dari pertahanan. Dilakukan kesilapan daripada Faiz Fatur Rahman. Membuka ruang untuk Melaka menjadikan gol yang ke-7. Sekali lagi dari Akmal Izzuddin. Sekali lagi peluang untuk Melaka. Jaringan yang ke-8. Dan jaringan yang ke-3 hat-trick untuk Aiman Farhan. 2 gol dalam masa 1 minit dihasilkan oleh Melaka ke peringkat suku akhir. Buat edisi kali ini tidak seperti edisi sebelum ini. Kesilapan power play menghasilkan jaringan yang ke-9 untuk Melaka. Sudah saya katakan power play agak sukar bagi Sabah kerana mereka tidak mengawal sepenuhnya di bahagian tengah. Terlalu mudah intercept dilakukan, pintasan dilakukan oleh Melaka untuk gol yang ke-9. Percubaan terus yang berjaya mendapatkan jaringan yang ke-5 untuk Sabah. Sedang menanti isyarat dan sama-sama kita nantikan apakah yang akan mampu dibawakan di Stadium Tertutup Kota Samarahan ketika ini. Betul Lukman, sebelum kita teruskan kepada pengulas, mungkin sedikit ulasan yang kita dapat buatkan membabitkan Pulau Pinang dan Terengganu, di mana Pulau Pinang merupakan pasukan yang mempertaruhkan ramai sebenarnya pemain dalam kancah Liga MPFL Division 2, yang mana Pulau Pinang cemerlang menduduki tempat ketiga dalam saingan itu, dan Terengganu juga tidak kurang hebatnya menggunakan 11 pemain yang mempunyai pendedahan yang cukup baik kompetitif dalam Division 1 MPFL. Baik Hafiz, saya kira eloklah kita serahkan pentas ini kepada Syafiq. Silakan. Iaitu Pulau Pinang. Terlepas di situ, dapat dirampas oleh pemain Pulau Pinang, kembali dikawal oleh ada kesalahan dilakukan. Pulau Pinang pula terjatuh pula di situ Muhammad Firdaus, dan ada kesalahan yang dilakukan oleh pemain Terengganu, tapi hantaran ke belakang yang dilakukan. Cantik kawalan Rizal sekarang ini, satu lagi cubaan yang tidak tepat kesasaran daripada Rizal. Pantas, tetapi satu set piece yang tidak menjadi, dan ada lagi kekasaran yang mungkin sebenarnya tidak dipersalahkan oleh pengadil. Terengganu pula sekarang ini. Peluang kepada kepada Pulau Pinang, tiba-tiba saja kita lihat lebih agresif. Beberapa percubaan yang mereka lakukan hampir-hampir ataupun kita kata boleh menghasilkan gol sebenarnya untuk pasukan Pulau Pinang. Cantik sekali kawalan yang dilakukan. Cubaan terus di hadapan pintu gol yang berjaya diperolehi tadi oleh Muhammad Ikhwan. Dia hanya berhadapan dengan penjaga gol pasukan Pulau Pinang yang dapat kita lihat sekali lagi bagaimana peluang terbaik yang dimiliki oleh Muhammad Ikhwan, tetapi satu
Rembatan. Bagaimana sepakan ini? Lemah dan dapat dibaca di situ oleh penjaga gol Terengganu. Ahmad Zuhairi berjaya menyelamatkan keadaan. Satu peluang yang baik di Sukma ni. Peluang untuk Pulau Pinang sekarang ni. Satu lagi. Sama ada itu satu percubaan ataupun saya kira Muhammad Firdaus. Dia seolah-olah melakukan percubaan tetapi bola itu melencong ke sebelah kiri dan gagal dibaca oleh Muhammad Amsyar Darwish. Pulau Pinang. Satu tujuan terus yang baik. Daripada jauh yang dilakukan oleh Faris Humaidi. Sedikit tersasar. Kapten pasukan Terengganu sekarang ini. Tetapi dan itulah dia satu rembatan yang baik untuk gol yang pertama untuk Terengganu menerusi Muhammad Ikhwan yang dapat melepaskan diri daripada kawalan.
Tinggal lebih kurang 2 minit setengah saja lagi untuk tamat. Peluang rebatan Muhammad Ryan. Satu turning yang begitu baik dilakukan oleh Muhammad Adam. Mempunyai peluang untuk mencari kemenangan dalam perlawanan pertama. Bagaimana? Sudah pun tamat perlawanan.